Akhirnya ada satu episod aku ada geng pemerhati epitomi perkahwinan. Kalau dia gaduh kita macam tengok je. Kita tengok je. Lepas tu aku judge tau korang dah ada hati sebenarnya sebelum ni. Sebenarnya punca Hez tak kahwin korang. Ya. Ashikin dah kahwin belum? Belum. Bakal berkahwin ke? Tidak. Dah ada pasangan belum? Tidak. Belum. You nak kahwin ke tak? Tidak. No. Dia ada perangai yang macam kadang-kadang Kentut dia bawah punya selimut. logik berbeza dengan Kentut bawah selimut kan? itu trait aku. Lagi buka aib sendiri. Hello, Assalamualaikum. Nama saya Hisman Huzi. Selamat datang ke YouTube channel saya. Dan hari ini adalah TTYL yang sangat special sebab kita orang buat get together dengan orang-orang yang mendengar kita orang, fans-fans kita orang. Kita masuk masuk dalam ni. Ni Hanan. Hanan bagi tahu kat dia orang. Okay. Kenapa kita apa event kita hari ni? Okay, event kita hari ni adalah Iftar TTYL, di mana yang datang ni memang loyal listener lah orang kata TTYL Club. So this is the first time actually kita 4 orang ada Yes, podcaster betul. ada. So it's very first time and kita saja pilih tempat yang selesa sikit lah. So we can get to know listener kita dan berkenalan dengan siapa orang-orang di sebalik yang menjadikan TTYL podcast nombor 1 Malaysia. Yes, mari kita tengok orang kat dalam ni. Okey, ni mereka ni dah yang dengar. Yes, pendengar kita orang bukan 30 orang je ya. Awas. Bukan 30 orang boleh dengar 10 kali tak. Ni adalah 30 orang yang bernasib bukan bertuah. Atau dalam arti kata lain kroni. Saya Ilya. Saya bekerja sebagai seorang eksekutif di satu panggung wayang TGP. Tadi sebelum ada tiket. Bekerja dalam bidang apa? Saya bekerja dalam bidang IT, banking. Saya berumur, saya dah tua dah, 41 tahun. Kita belajar background. Pernah dengar tak? Cognitive Science. Ya kan? Okay, Alhamdulillah. So, saya background Cognitive Science sebab I suka tentang manusia. Tak kisahlah. Kat mana? Unimas, Muslim Malaysia Sarawak. Ini adalah kali pertama kami record podcast secara live dengan ada audience. Dan sebelum tu saya Nail Hanan. Saya Hisman Huzi. Saya kembali Sarah Chak di sini. Dan saya Zul _Zamir. Kalau korang nak tahu, itulah jadi setiap kali recording. He's not prepared. Bila cue dia macam Tak. apa. Tadi masa awal macam tunggu macam format kita dah berubah. Kita tak kenalkan diri kita dulu Why dia orang boleh adapt? Kenapa you tak boleh adapt? Setiap kali recording macam ni lah yang saya rasa ya. Inilah realitinya. Banyak pergaduhan suami isteri yang dah di-cut biasanya. Kami sebagai pemerhati tepi akan rasa macam awkward Itulah epitomi perkahwinan. Akhirnya ada satu episod aku ada geng pemerhati epitomi perkahwinan. Kalau dia gaduh kita macam tengok je. Kita tengok je. Lepas tu aku judge tau korang dah ada hati sebenarnya sebelum ni. Sebenarnya punca Hez tak kahwin korang. Ya. Aku biasa buat live show yang macam with audience. Yang ada FM tau. Yang dipaksa tepuk tu. Nanti akan ada FM kan. Macam audience applause. Kat sini tak ada FM kan. Macam tu kan. Aku dah jadi FM. Tepuk. So thank you so much. Yang datang ni adalah kita punya loyal listener dan juga kawan kepada loyal listener. Benda kita juga dapati diorang punya kerjaya very unique. Oh my god, yes. Sangat very unik. Kalau kau balik kampung, makcik akan tanya, kerja apa ni? Betul lah apa kau belajar ni? Apa kau belajar ni? Makcik tak faham. Tapi golongan TTYL faham. InsyaAllah faham. Walaupun kerja diorang tu unik-unik ataupun jarang didengari, orang lain semua macam very interesting macam lah. faham dan tahu apakah benda tu. Seperti horticulture. Yes. Kita terus buat vitagen ke? Yes. Itu yang dalam susu tu ke vitagen ke? Itu susu kultur. Dan apa yang aku surprise, audience kita banyak bekerja dengan nombor. Orang yang dalam bidang-bidang yang numbers. Sedangkan kita mungkin ada dia lihat kita sebagai kalkulatif. itu Zul. Berkira maksudnya. Aku episod ni aku diam je tak ni. Tiba-tiba kena. Okey, tapi Hez, aku nak tahu. Engkau banyak pergi tengok orang-orang susah dan sebagainya. So kau bila berRamadan dekat Malaysia yang orang boleh kata syurga makanan, adakah kau indulge juga dengan makanan tanpa rasa bersalah? Oh my god, kan aku baru balik daripada Syria kan. Lepas tu when I went there, apa yang aku belajar dekat boleh dah masuk ke part aku? Boleh lah masuk je. Okay tak, sebab tadi Hanan cakap macam jangan berat sangat. Tak masalah cuba like kan. Aku ingat first round aku nak tanya like dulu. Like Aku ni, aku dah agak
His dia akan termasuk terus. Aku tahu. Okay. Kau cakap je. Tak, habis tu nak buat macam mana? Kita update like je. Hai, berbalik dari Syria. Oh, maksud aku tadi, Ah. first round aku nak tanya pasal like manja-manja, soalan manja. Aku tanya Haze dia buka puasa macam mana? Tak, tapi aku tahu knowing Haze, dia akan terus pergi to the deep. Itu semua. Dia kan socially retarded. Aku tak boleh buat apa, babe. Like literally macam kau tanya update aku. Macam aku berbalik dari Syria. Syria tak boleh Sebab nak like. soalan tu salah tau. Patutnya, Haze, kau suka makan apa? Puasa Oh ni. tak, soalan aku, adakah kau buka puasa dekat sini lepas balik dari Syria, kau indak je dalam makanan tu seperti biasa atau Tak, kau makan salah soalan. Betul saya salah. Okay, Haze. Apa tu? Okay. So macam mana dengan Syria, Haze? Betul. Now we get to the serious business. Apa tu tiba? I perasan something. Every time aku ada, dia punya conversation tu jadi macam philosophical. Bila Saranca ada, episod tu jadi Maharaja Lawak Mega. Faham Tak, dia memang macam tu. Dia the tone of episode, dia akan ikut siapa orang tu. Kau tahu tak Nel, kalau di Roja aku kena record juga episod ni Sarah, sebab kita dah terlalu banyak episod dengan Haze. Dia dah terlalu berat. So aku nak topik-topik ringan Betul. je. So kau kena record. Tak. Itu adalah cue dia kepada aku. Tak, dia macam ni tau. Kalau kau gabung, okay, Zul dah memang macam ni lah. Tak boleh buat Macam apa. ni tu So, macam mana? Macam ni tu macam mana? Cuba What do you mean? explain. What do you mean? Macam mana? Macam ni tu macam mana? Gaduh. Sebab aku nampak orang macam tak faham macam ni tu macam mana. Tak. Dia cakap macam ni macam mana? Explain. ilmiah lah. Tak payah. I dah kenal you cukup lama untuk tahu. Dia sebab cakap je lah. You dah cakap I boring kan? Tak, you best. Yelah, Kalau you boring, kenapa I kahwin dengan you? Sebab you boring. Oh yelah, in a couple, korang kena tahu, seorang the fun one, seorang the boring one. Asal tak ada orang agree dengan aku. Kali ni bila ada audience, tak ada orang agree dengan kau. Yes. Yes. Dulu masa sebelum kahwin, Zul bagi aku kad raya gambar masjid. Maksudnya marilah mendirikan rumah tangga. Ih, Mendirikan gerinya. masjid. Betul ke tu masuk kau Zul? Jap. Ke dia terlalu membaca into Jangan komen. Okay, anyway. Tak apalah. Demi kerukunan rumah tangga aku diam. Tapi just macam disclaimer kat sini lah. Aku kalau boleh memang tak suka go deep sebenarnya. Tapi tak tahulah macam mana how my mind works. Memang gitulah kehidupan. Tak apalah, actually. Engkau tu kalau buat IG story pun nak deep-deep je caption kat IG story tu kau tahu tak? Tapi sebab ada engagement. Itulah yang orang nak daripada kau pun. Betul tu Abang Haze, saya Apa, pun apa? merasakan benda yang sama. Apa caption Haze yang ni? You tak Kau tengok. follow tak aku? Kau follow tak aku? Sebab aku follow kau. Dalam pada aku follow, dalam aku pada follow, Haze aku follow. buat IG story bodoh, sekejap lagi dia bangun tidur lepas tu rambut dia serabai tapi dia punya caption tetap deep. Aku macam dan orang engage dengan benda-benda ni. Ya, Aku weh. macam apa ni? Ya weh. Dia macam tak kena. Zaman rambut aku blonde, aku cetek je. Faham tak? Tak you have always been sort of preachy. Macam mana aku boleh preachy dan blonde pada masa yang sama? That's itu karakter kau. Si blonde ni preachy. Thank you Sarah. Not in the bad way lah. Oh, But okay. you have always been sort of preachy. Mungkin you kan tokoh Mak Tokoh Hijrah kan. ya, saya. Tokoh okay. blonde, President of Liberal Malaysia. Ya, Waktu blonde tu. So, Serius? Aduh. Astaghfirullahalazim. Kalau aku boleh penat kat sini, apa lagi penonton kita? Aku kena faham. Aku tak tahu benda-benda ni. Inilah maksudnya Zul. Bila Hanan cakap Zul kan Zul kan macam ni, ni lah kau. Tapi tak apa ya, you special. You special. Kau insan special. anak syurga. Tak, Zul ni. Aku kadang-kadang rasa geram lah sebab aku being curious and my curiosity ni comes from a good place. I really want to know lah. Betul, tapi bukan di podcast tempatnya. Aku nak tahu gambaran Syria tu macam mana sebenarnya. Adakah mereka orang yang maju berteknologi tinggi juga atau macam mana? Ada ibaratnya Kita macam orang Syria alien sel. Sebab tapi ada tengok orang angkat macam tu because how we depict them on social media. Begitu. Ataupun iklan-iklan dekat Facebook yang minta derma apa semua tu. Macam tu, Asyik-asyik macam image tu. kena bom, kaki tak ada, mata buta, telinga pekak macam apa tak semua. ada always. apa-apa langsung. Tapi basically macam bila aku pergi kat sana ada 3 zone yang kita boleh masuk. Green zone, yellow zone dengan red zone. Okay. Yang kau nampak macam orang kena bom, kena meletup-letup apa semua tu red zone lah. Memang aku tak boleh nak masuk. Yellow zone pun tak boleh nak masuk. Kita hanya boleh masuk yang green zone. So basically kau anggap macam ni je. Kau anggap Syria tu adalah Malaysia 10 tahun lepas yang sekarang ni kena bom dan sedang berperang antara parti politik ni dengan parti politik ni. So tak terkejut lah sekarang ni kita ada phone, mereka pun ada phone, kita ada smartwatch, mereka pun ada smartwatch. Dia orang ada rumah banglo besar, mereka pernah ada tapi cumanya kena bom.
Ada lagi tak rumah-rumah banglo ataupun bandar-bandar yang tidak dibom lagi? Ada yang cantik-cantik. Aleppo kan dulu dikenali sebagai sebuah bandar yang cantik kan. So ada je bagian yang cantik. So ada yang itu belum dibom lah. belum dibom. Kenapa belum dibom? Apa soalan? Soalan aku. Kenapa dia belum bom lagi ya? Bukan. Soalan aku, kenapa dia memilih? Memilih. Kenapa kau bom kat sini tapi kau tak bom kat sini? Bila ditanya soalan ni, boleh dapat automatically mendapat jawapan sejarah Syria kenapa mereka sedang berperang lah. So Syria sekarang ni terbahagi kepada dua, iaitu kerajaan asal dengan kerajaan interim. Maksudnya kerajaan sementara. So kerajaan sementara ni yang sentiasa dibom oleh rejim Bashar Assad. Bashar Assad ni yang jahat lah. Antagonis dalam cerita ni. Aleppo tu kalau tak silap Haze, dia adalah bandar milik tawanan yang rejim yang zalim tu, Bashar Assad tu. So sekarang ni mereka bergaduh antara dua lah, antara yang Bashar Assad dengan kerajaan interim. Kerajaan interim ni yang diketuai oleh Free Syrian Army, FSA. Sebab tu ada kawasan yang dibom, ada kawasan yang aman. Especially aman kalau tempat yang kita pergi tu adalah hampir berdekatan dengan border of Turkey. Sebab kalau diorang nak bom, kena pakai plane. So bila pakai plane, mustahil engkau tak nak bom pakai plane tapi tak termasuk Turki. So kalau yang Bashar Assad tu disokong oleh beberapa kerajaan Arab. Kalau yang FSA, Free Syrian Army tu disokong oleh beberapa kerajaan lain lah. NGO dekat Malaysia sokong yang Free Syrian Army. So aku rasa 10 tahun akan datang, Syria tu dah akan jadi macam Korea. Ada Korea Utara dan Korea Selatan. Diorang macam ada stesen TV, tengok TV ke tak? Ada tak? Ada, tengok wayang diorang ke? ada Radio TV, semua ada. Syria TV apa semua. Contohnya masa bila berlaku gempa bumi hari tu kan, yang bahagian Bashar Assad, diorang government akan tolong hanya kawasan dia saja. Tetapi yang kawasan rakyat ataupun kerajaan interim, mereka ada kerajaan diorang sendiri, diorang buat hasil mereka sendiri. Macam contohnya lah, kita dah tak nak berkerajaan dengan kerajaan persekutuan sekarang. Rakyat je buat kerajaan dia sendiri. Bila kena gempa bumi, kita buat kita punya jabatan sendiri. Pakai ni apa semua. Dia yang jahat tolong yang jahat, yang baik tolong yang baik punya kawasan. Macam gitulah. Lebih kurang macam tu. Ada kes di mana bila diorang nampak orang Malaysia, diorang takut sikit. Sebab pada satu ketika dahulu ada orang Malaysia pergi masuk dalam tu berjihad untuk ISIS. Tapi in general, bila diorang nampak muka macam kita ni, dia kata Malaysia, thank you. Macam dah tahu lah. Dah tahu lah. Okey, tapi ada dia pergi macam Malaysia, Mahathir. Ada juga. Ada Lepas juga. aku cakap macam dah tukar. Dah lama dah tukar. Kita discuss, kau kata keimanan orang, kau takut tengok keimanan dia orang lagi tinggi daripada rakyat Malaysia. And dia orang pun diuji dengan gempa bumi dan sebagainya. So tak mustahil Malaysia pun diuji dengan gempa bumi. Aku takut satu hari nanti Malaysia kalau nak sampai, kita boleh nyatakan kita nak beriman kepada Allah kan, tapi kita kena perang dulu, kena musibah, baru kita jadi level Allah Malaysia, harga ayam naik pun dah kena uji dah kan. Soya bin RM6 kat Bazar Ramadan pun kau rasa diuji sangat. Tak, tapi betul. Aku rasa apa yang orang Malaysia appreciate most? Aku rasa makanan kan. Betul. So kita macam bila kita pergi bazar nak makan benda-benda yang sedap pada harga yang kita rasa rahmah kan. Tiba-tiba kau pergi macam dah lah hitam kan, dah terbakar pula bawah tu, lepas tu harga mahal pula kan. Kau racist pada lauk Tak. Kau macam ada isu dengan lauk. Betul lah. Kan Zul boleh jadi advocate kepada hak asasi makanan. Betul. Hak asasi bazar. Macam mana aku nak react dengan berita-berita macam ni? 53 tan sisa makanan dibuang di KL dan Putrajaya setiap hari. Itu baru dekat KL dan Putrajaya tau. Aku ni baru balik daripada Syria. Aku bagi orang yang literally kalau aku tak bagi diorang makanan dekat situ, they will not have anything to eat bulan puasa ni. Yang aku ni baru balik dah nampak pada tu. Lepas tu tak lama kemudian aku balik ke Malaysia dan ini adalah berita yang aku nampak. Can you imagine how many people I can feed dekat negara-negara yang tak ada makanan ni? I can feed the whole country. It's more like disappointed because bila kita baca berita macam ni, kita rasa macam it's not my problem, I did not contribute to this. But actually in actual fact, everybody in this country contributes to this, termasuk diri aku juga. Makanya betul lah apa perasaan aku waktu aku dekat sana. Aku tengok diorang ni macam wow, beruntungnya aku dekat Malaysia. Tetapi hakikatnya kita dekat Malaysia ni adalah seolah-olahnya tanah istiraj. Yang macam kita ni diberikan kemewahan, tapi anda kata kita tak bersyukur, memang kena tunggu bala je at the end of the story. Dan dekat berita ni juga, punca pembaziran makanan. Tiada keinginan makan makanan disediakan. Kuantiti makanan terlalu banyak, tidak memenuhi selera ya.
Ya, kalau salah satu daripada pie chart tu rakyat tidak mampu untuk membeli, itu aku boleh lagi lah rasa macam okay, wow, negara aku pun susah juga. Tapi tidak ada ya, tak memenuhi selera tu yang aku macam tak boleh nak. Wow, I don't know, what's your opinion on this? Please leave your comment down below. Thank you. Okay lah, kita akan ambil soalan daripada korang. So siapa yang nak boleh ke mic. Dan first kali saya nak buka soalan kepada Sarancak lah. Okay, siapa nak tanya? Ada siapa soalan? Mana suami aku nak suruh dia tanya. Suami kau tengah bobokkan anak kau, ya? Aku bukan mic ni sebenarnya macam nak jadi macam MC. Macam, awak ada soalan Okay, siapa ada? Jangan malu. I nak tanya soalan kepada Sarancak. Yes. Alright, especially in marriage lah. What makes you choose your husband, number one, or your spouse? A second, what are the things that you compromise? Things yang you dekat husband yang you compromise, and also things that you accept about your husband. Macam tu lah. Two things. Means like compromise versus accept. What are the things, what the difference between these two lah? Sekejap, Ashikin dah kahwin belum? Belum. Bakal berkahwin ke? Tidak. Dah ada pasangan Sedang belum? Tidak. Belum. You nak kahwin ke tak? Tidak. No. I menolak takdir. Dia salah cakap. Menolak takdir. Not for now lah. Maybe one day. Takut mak aku dengar. Mak, sorry. Okay, tepukan untuk Ashikin. Good question. What makes me choose him as a partner is that I fikir dalam banyak-banyak lelaki yang I pernah kenal, I tak cari the best trait. Sebab the best trait is always there. Tapi I cari the worst trait in him. Apa benda yang paling buruk dia ada, perangai paling teruk dia ada, and adakah I boleh tolerate benda tu You can live with it. selama-lamanya. Contohlah perangai buruk teruk tu tak adalah sangat. Tapi okay, dia ada perangai yang macam kadang-kadang Kentut dia bawah punya selimut. logik tu berbeza dengan aku. Kentut bawah selimut kan? Itu trait aku. Lagi buka aib sendiri. Banyak compromise sebenarnya. Contohnya especially now bila dia dah jadi seorang bapa, once dah ada anak, lagi banyak compromise yang dia ambil. Dia compromise so much untuk I dapat apa I nak. For me to be in this career, for me to be in this line, masa tak tentu, kerja pun tak tentu, tak ada weekend, kadang cuti pun tak ada langsung. Tapi aku ni ada anak ni, mak yang ada anak tanggungjawab ni. So dia compromise dia punya own career. Dia berhenti kerja supaya I boleh buat kerja I. Memang family akan kata, kenapa kau berhenti kerja? Kau lelaki kot. Takkan kau lelaki tak ada kerja? Kita buat keputusan tu based on what's best for our family. Kita dah discuss. Dia berhenti kerja, dia manage I fully, which dia manage the household juga. Dan anak. Ada Dan masa anak. daripada orang lain jaga anak engkau. Yeah, Kan? that is compromise, which I rasa compromise tu lebih kepada dia. With all the things yang happening sekarang, lepas dia dah jadi seorang bapa, lepas kita dah ada anak semua, I semakin rasa yang keputusan I tu adalah betul lah. Like, he is definitely the one for me. Sebab aku tak rasa ada lelaki lain kat luar sana yang nak compromise as much as that, just so that I could do what I love. Ada siapa kepada Hiz? Okay, Assalamualaikum. Nama saya Ili. Waalaikumsalam. Salam. Okay, Hiz, saya nak tanya, Hiz selalu buat NGO kan? So how did you go to the darkest place and you go to the hardest place? How did you bounce back when you come back? Okay. Never come, Soalan ni memang sesuai untuk Hiz. never bounce Wow. back. Kau tak tahu apa dia cakap kat aku lepas tu. Okay. Okay, bila Haze buat NGO, I always go to the darkest place. Bila Haze balik nanti, I don't move on. I move forward. Beza move on dengan move forward adalah bila kita move on, kita lupakan apa yang kita pernah belajar. Bila kita move forward, I bring whatever that I have learned, I galas di atas bahu, kemudian meneruskan kehidupan dengan apa yang aku belajar. Ada satu ayat tu, saya tak ingat nombor berapa. Allazina amanu, orang-orang yang beriman, wahajaru, orang yang berhijrah, wajahadu, dan berjihad fi sabilillah, di jalan Allah, bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta dan juga diri, azamu darajatan indallah, diangkat darjatnya oleh Allah. Kita ambil yang first tu, allazina amanu, beriman, berhijrah dan juga berjihad. Ada 3 stages. Bila I berada dekat sini, I tengok orang-orang Syria, mereka dah lepas dapat beriman, part berhijrah, part berjihad. Mana tu beriman? Berimanlah. Part berhijrah tu macam mana? Tadi Haze dah explain yang bahawasanya mereka keluar daripada dizalimi oleh rejim Bashar Assad, itu berhijrah lah. Kemudian sekarang ni mereka berjihad. Berjihad cara macam mana? Mereka berperang, mereka membantu, mereka inform kepada negara-negara luar, kami dizalimi. Itu mereka punya berjihad. Bila kita bercakap tentang dark side yang I nak move forward
to bring keilmuan ni, apa yang dah belajar, ni semua adalah kerana Allah nak ajar aku something. This is the number one lesson that I try to learn for myself. Kenapa Allah bagi aku benda ni? Asyik benda yang buruk je aku nampak benda ni. Aku pernah keluarkan video pun pasal benda ni. Asyik aku je nampak benda-benda buruk, orang lain boleh je bahagia. Bila Allah bagi aku nampak benda-benda yang macam ni, Allah nak bagi sebuah ilmu ni. Lagi-lagi aku sekarang ni dah hidup berquran dan bersunnah ni. For example, aku tahu macam mana nak bawa ilmu ni dan sampaikan kepada semua orang. You guys, this is what's happening. Dan korang boleh belajar sesuatu. Saya tidak move on. Saya move forward, menggalas apa ilmu yang Allah bagi pada saya. I just would like to highlight all of us. Sometimes kita bila tengok orang pergi misi ni semua, kita macam, oh aku kat sini tak buat apa-apa. No. Betul. There are so many ways kita boleh buat. Dan sebenarnya paling penting, kita berbuat manfaat tu pada lingkungan kita dulu. Betul. Tapi of course lah, they are like orang-orang yang boleh membawa suara yang lebih besar macam Hiz. Itu bahagian dia lah. Betul. But I would like to highlight here, because I dapat banyak masa I buat misi kan, ramai orang macam, I wish I can go to you because saya pun boleh buat baik. No, you boleh buat baik dekat orang sekeliling you. Tak perlu sampai pergi. Orang-orang ni adalah wakil kita bila pergi. Betul. You know. Yes, kau boleh bercita-cita, tapi jangan rasa macam, oh I'm not doing well enough because aku kena pergi sana baru aku berbuat. You know. The way to look at it also, berbalik kepada surah tadi kan, Allah tidak menguji seseorang di luar kemampuannya. Betul. Aku pun rasa percaya juga kalau Allah bagi aku ujian biasa-biasa, iaitu tolong orang macam homeless dekat jalanan, jalan caukit dan sebagainya, it won't give me any effect. Bila hati kering macam ni dan juga degil batu macam ni, patut dihantar ke negara yang paling teruk sekali, baru kau balik tu kau insaf. Kadang-kadang kita ni tidak ditakdirkan untuk dihantar ke sana kerana sebenarnya kita tak mampu. Betul. Kau tak mampu boleh juga. rasanya. Jiwa kau tu tak mampu sebenarnya. Allah tahu. Buat je lah daripada Malaysia. So siapa yang mampu, namanya Hizman Huzi, hatinya kental seperti batu. Batu Hantar dia. hatinya. Pergi. Balik insaf. Kita ni kadang-kadang tengok video dekat Instagram pun scroll sebab tak sanggup. Apatah lagi kau betul-betul nak pergi menyaksikan budak-budak ditindas-tindas batu dekat sana. Pernah nampak kan, pergi satu, sorry tau. Alah, depressing lagi, tapi tak apa. Pernah masuk satu kelas dekat Turki, dia refugee, home for refugee. Dia macam budak-budak baya anak kau lah, bayu tu apa semua. Lepas seorang budak tu muka dia fully lecur. Muka dia fully lecur, muka dia macam cair macam tu. Tapi dia boleh nampak apa semua. Dia seorang je dalam kelas tu. Kalau kau nampak orang-orang budak-budak macam tu kan, you don't have to say much ataupun think much. Ini memang seperang punya. And it's so saddening sebab lagi-lagi bila kau pergi tempat-tempat macam tu, kau akan ada saudara mara yang sebaya mereka, yang kau sentiasa relate. Ya Allah, you know what happened? Dekat situ ada seorang baby umur 1 tahun 6 bulan. Nama dia Yusof. Sama macam anak buah aku tau. Aku angkat budak tu, aku menangis weh. Mesti bapak dia tengok aku menangis ni, dia ada masalah mental ke? Kenapa dia angkat baby aku daripada kemudian dia menangis? Abang aku cakap lah macam, oh I have ada anak buah dekat Malaysia nama dia Yusof. So because it relates back to our life. How come beribu batu jauh daripada Malaysia dan aku pergi some very distant refugee camp, tiba-tiba secara kebetulannya Allah nak bagi aku seorang budak kecil yang umur dia sama dan namanya juga Yusof. Itu bukan sebuah kebetulan, memang Allah dah letak suratan tu. Dah. Silia ni kena episode khas lah. Syukran jazilan ya Ustaz. Aku diam lah. Ada tak soalan untuk Nel? Ya, soalan untuk Nel. I'm Alia. So basically sekarang saya bekerja sepenuh masa di syarikat swasta. So, all four of you is like working macam freelance and then you know NGO and many more. So I ada my side job, which is that one is more on freelance, which benda tu is like yang teach me happiness, faham tak? I tengah macam juggling between mengejar my happiness, but at the same time I still have to pay my bills, you know. Sometimes kita akan jadi drain, kita jadi people pleaser ni very hard sebenarnya, very drain. So do you have like any macam, you know, your thoughts on this one? Thank you Alia for the question. Memang very relatable with me because sepanjang I kerja dengan company pun, I have always ada job-job lain kan on the side kan. Tapi I would like to share pasal passion dengan real job ni. First of all, I memang pilih kerja yang I suka. Kerja bidang media ni, you deal dengan manusia. Manusia memang very testy kan. Tapi that's the thing, it's the work yang you find enjoyment. Maksudnya you boleh guna skills you know, you boleh serve the society. So you happy walaupun ada challenges. Tapi once I masuk job yang I rasa macam, alamak, aku punya skill tak boleh guna kat sini sebab aku disuruh jadi yes man.
Aku disuruh, sebab I dah lah orang rebel. Tiba-tiba I kena ikut sekian-sekian. And then ada benda, contoh I dah berada di jawatan tu, I should dibenarkan buat executive decision, tapi tak boleh. And then I disuruh tutup mulut. Maksudnya, oh you cannot say this because yada lah, politik office, politik semua kan. Waktu I berada di department tu, I really look forward kerja-kerja tambahan I. Maksudnya I tulis skrip kat luar, I pergi, contohlah dulu I buat theater, I really look forward. Tapi trust me, whatever it is, you memang kena dahulukan periuk nasi you. Kalau kita adalah orang yang kita nak duit tapi kita nak juga happiness, kita memang akan tak ada masa. Semua life aku balance, aku ada time untuk family, aku ada time untuk kawan. No, benda tu tak wujud. Sebab one aspect of your life, kalau tengah thriving, one akan hanging on the thread. Tu reality. Maybe ada cakap, ni mesti sebab management masa kau tak bagus. Tak. Kau kalau betul kau thriving in one aspect, yang lain akan hanging sikit. Ini memang based on real experience. Tapi in order untuk balancekan benda tu balik, maksudnya I nak dapat balik buat apa yang I suka tapi dapat duit. Apa yang I buat adalah I kena tukar kerja, tapi before tukar kerja I kena ada emergency fund, saving 6 bulan hingga 1 tahun, jangan usik. Maksudnya that figure dalam bank kena ada, baru kita boleh berhenti kerja. So that's what I did. It's not wrong untuk you hustle sehabis baik. Sebab sekarang you Betul. single, you muda lagi. Tak apa, you invest kau-kau kat diri you. You kerja lah macam nak gila pun. You tak ada apa. Thank you. Nanti you dah ada komitmen, you nak, barulah you cari time untuk work-life balance. Betul. That was a very good first step in my opinion, because that's what we did during our lifetime. Masa awal-awal tu memang hustle for the money. Ulang-ulang kali I bercakap benda ni, I doakan semua orang tu kaya cepat. Sebab nanti diorang akan mencari maksud kehidupan tu apa. Betul. Sebab diorang tak fikir benda lain lah. Maslow hierarchy of needs. Betul. Bawah sekali tu apa? Physiological kan? Keperluan fisiologi. Keperluan fisiologi. Kamu buat masa sekarang ni akan Makan, banyak minum, makan, minum apa semua. tempat tinggal. Bila kita dah ada banyak means, an abundance of means, abundant money, for example, kau akan naik that hierarchy of needs. Kau akan sampai apa atas sekali tu? Self-actualization. Self-actualization. Betul. Bila kau dah sampai peringkat self-actualization dekat atas tu, waktu tu engkau mencari maksud bahagia tu maksudnya apa? Betul. Sekarang ni aku dah ada semua benda. Duit aku tak payah nak hustle dah. Benda semua aku dah ada bersemua. Sekarang ni you only think of your relationship with what matters. Betul. Waktu tu lah kau punya foundation of I don't know what, foundation of religion ke, foundation of faith ke comes into play. Betul. Kalau tidak ada benda tu, makanya kau akan jadi orang kaya yang selalu pergi club ataupun orang kaya yang sentiasa menderma.